Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Seperti biasa tuan-puan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi tuan-puan bersama-sama dalam kuliah kita, dalam perbincangan kita berkaitan dengan tajuk protokol sembahyang di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita akan masuk tajuk baru malam ni, iaitu komponen sunat di dalam sembahyang. Kita dah habis komponen wajib, kita akan masuk dua komponen sunat. Komponen sunat ni terbahagi kepada dua. Pertamanya sunat ab'ad dan yang kedua sunat hai'ah. Jadi sebelum kita nak masuk komponen sunat ni tuan-puan, kita sebut sekali lagi secara umumnya protokol sembahyang ini dia ada tiga komponen wajib yang perlu kita jaga. Ini kita dah nak bincang sunat. Maksud sunat ni, kalau kita tak buat pun okey, cuma rugilah. Kalau tak buat, rugi, itu sahaja. Tapi kalau tak boleh, jangan buatlah. Setengah orang tu dia tak betul dia nak baca juga. Kita akan tengok apa kesan sekiranya bacaan-bacaan sunat itu dibaca dengan cara yang tidak betul. Sebab minda kita setengah mindset orang, dia kata sunat is okay. Maksud okay tu okay dia bedalah. Tak, bukan. Okay tak baca. Jangan okey baca macam mana sekalipun tak apa, tak boleh. Sebab dia syariat. Dia ada peraturan yang tersendiri yang kita mesti follow. Okey, tiga yang wajib tuan-puan sebelum daripada ni. Komponen yang pertamanya ialah peraturan sebelum sembahyang. Itu wajib. Kita kena clearkan peraturan sebelum menghadap. Ini bahasa orang panggil bahasa dia panggil rasmi. Kita panggil sembahyang, dia sebenarnya menghadap. Sembahyang tu nama, makna dia perbuatan dan juga perkataan ketika menghadap Tuhan. Itu dipanggil sembahyang. Jadi peraturan sebelum sembahyang dalam kitab kita dah clear, ada 5. Yang kedua pula dipanggil di dalam sembahyang pula, nama dia ialah syarat sah bagi setiap rukun. Itu pun wajib yang kita bincang panjang lebar. Syarat sah bagi setiap rukun. Maksudnya tuan-puan, yang kita bincang panjang lebar 13 rukun, dia ada cara ataupun syarat untuk kita buat. Setiap pelaksanaan untuk kita buat itu, dia mesti berdasarkan peraturan yang diperuntukkan dalam bab sembahyang. Jadi cara rukuk macam mana, yang dalam macam mana, sujud macam mana, dah clear semua. Itu dia panggil komponen wajib yang kedua. Komponen wajib yang ketiga yang perlu kita jaga ialah, akan datang kita bincang, belum bincang lagi, iaitu perkara yang membatalkan sembahyang. Iaitu diletak di belakang. Perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam sembahyang itu mesti kita jaga. Dalam keadaan kita buat sempurna setiap rukun itu, kita kena jaga juga beberapa perbuatan yang boleh dan ucapan yang boleh membatalkan sembahyang. Baik, settle yang wajib, kita nak masuk yang sunat. Komponen sunat ada dua sahaja. Yang pertama ialah sunat ab'ad dalam sembahyang itu, dan yang keduanya sunat hai'ah. Lepas tu dalam solat ni tuan-puan, dia ada 3. Pertama wajib, yang kedua sunat ab'ad, yang ketiga sunat hai'ah.
Ataupun bahasa lain kita panggil pertama rukun, yang kedua sunat ab'ad, yang ketiga sunat hai'ah. 3 itu sahaja dalam sembahyang. Dia punya kategori dia. Jadi klasifikasi dalam solat ada 3 status. Pertama rukun, tak buat, tak sempurna, tak sah, ataupun dia panggil tak dinamakan sembahyang. Yang kedua sunat ab'ad, tak buat dia mencederakan. Yang ketiga sunat hai'ah, kalau tak buat dia tak cantik. Okay, kita akan bincang malam ni sunat ab'ad dan juga sunat hai'ah akan datang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, surat 58. Sunat sebelum dan di dalam sembahyang. Dia mula awal. Sunat sebelum sembahyang dan sunat dalam sembahyang. Sunat dalam sembahyang itulah dipanggil sunat ab'ad dan juga sunat hai'ah. Apa dia ab'ad, apa dia hai'ah, kita akan bincang. Dan apa kesan dia? Dia ada kesan dia. Sebab tu ada nama berbeza. Tinggal buat sunat ab'ad, pahala dia lain. Buat sunat hai'ah, pahala dia lain. Tinggal sunat ab'ad, kesan dia lain. Tinggal sunat hai'ah, kesan dia lain. Dua-dua ada kesan, dua-dua ada pahala. Cuma berbeza pahala dan berbeza kesan dia. Baik, kita tengok dulu sebelum sembahyang dulu. Sebelum seseorang itu masuk mengerjakan sembahyang fardu. Sembahyang fardu 5 waktu. Sama ada hendak sembahyang seorang diri. Fardu ni tuan-puan, dia ada 2 jenis. 2 jenis fardu. Pertama dipanggil fardu zatiyun. Status sembahyang itu fardu, diri dia itu fardu. Dia hanya ada 5. Mazhab kita ada 5 sahaja. Iaitu 5 waktu. Maghrib ataupun subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 ni tuan-puan dia panggil fardu zatiyun. Diri dia ini fardu. Difardukan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala diri dia. Bukan wajib dengan sebab lain, tidak. Memang diri dia ini jenis wajib. Ada yang kedua, wajib juga. Tetapi nama dia wajib aradiyun. Wajib, tetapi bukan diri dia. Diri dia sunat. Tetapi ada sebab lain sehingga merubah status sunat ini jadi wajib. Dia panggil wajib aradiyun nama dia. Ini yang sunat ini, yang kita nak bincang sunat ni ataupun yang nak bincang wajib ni, sebelum masuk sembahyang wajib, perkara sunat yang kita nak bincang ada 2 ni, iaitu sunat azan dan iqamah. Wajib mana? Wajib zatiyun. Wajib 5 waktu. Adapun wajib yang kedua nama dia wajib aradi ni tuan-puan. Asal dia sunat, tetapi apabila ada benda lain, tu dia panggil aradi tu. Apabila ada benda lain, ada sebab lain, ada tujuan lain, menyebabkan diri sembahyang sunat bertukar jadi wajib. Wajib diri bukan. Wajib dengan sebab lain. Sebab tu dipanggil wajib aradi. Contoh tuan-puan, contohnya sembahyang sunat, kita nazar. Kita nazar sembahyang sunat, jadi wajib sembahyang sunat itu. Asal dia sembahyang sunat. Apabila kita nazarkan dia, bertukar sembahyang sunat itu jadi wajib. Contohlah tuan-puan, sembahyang sunat duha, contoh dia. Duha ini status dia sunat. Kita nazar, kalaulah aku dapat sekian-sekian benda, aku mewajibkan diri aku untuk melaksanakan sembahyang sunat duha. Apabila dapat benda yang dia nazar, maka auto wajib dia buat sunat duha. Jadi sunat duha itu jadi wajib. Maka itu dipanggil bukan wajib zati, itu dipanggil wajib aridi. Tak sunat iqamah, itu tak sunat azan dan tak sunat iqamah. Kita nak bincang 2 benda malam ni tuan-puan, iaitu sunat sebelum sembahyang ni ada 2. Pertamanya azan dan yang kedua iqamah. Sembahyang mana? Sembahyang fardu. Fardu yang mana? Fardu yang zati, yang dirinya asal itu wajib, bukan wajib yang baru. Kalaulah duha itu selepas dia nazar, maka duha itu jadi wajib. Sebelum dia sunat duha ataupun tak sunat dia azan dan tak sunat dia iqamah. Kenapa? Sedangkan dalam kitab kata fardu, ini adalah fardu zatiyun. Jadi kalau dia nazar, maka jadi status itu jadi wajib. Sebab tujuan nazar ni tuan-puan, dia kena back to basic balik. Asas nazar itu, makna nazar itu mewajibkan perkara sunat. Tu nazar.
Sebab itu nazar dia tidak berlaku pada perkara harus. Nazar ni dia ada rukun dia, ada syarat sah dia. Nazar tu bukan nazar orang Melayu. Nazar orang Melayu dia hantam je. Nazar cukup kepala. Nazar nak sembelih kambing. Cukup kepala bukan sunat. Harum. Kau cukup kepala pergi di Mekah tu. Cukup kepala, botak kepala lah. Dia nazar sekian aku botak kepala. Nazar macam-macam orang kita. Dia tak tahu kenapa dia boleh nazar macam-macam tuan-tuan. Ikut dan dia kerana dia tak tahu peraturan nazar. Dan mungkin juga dia terlupa bahawa nazar itu satu syariat. Apabila syariat, mesti ada peraturan. Dia tak tahu peraturan macam mana yang nak jadi nazar, yang sah nazar. Asasnya tuan-tuan nazar, dia hanya berlaku pada perkara sunat. Tak berlaku pada perkara harus. Tak boleh berlaku perkara haram. Siapa nazar benda haram, haram dia buat. Dan dia tak berlaku perkara wajib. Kalau saya dapat sekian-sekian, saya nak solat Isyak. Memang wajib dia solat Isyak. Contohlah, kalau saya dapat cucu, lama nak dapat cucu. Tak dapat-dapat. Anak kahwin lama dah, tapi tak dapat. Lalu dia nak menguatkan azam dia, keinginan dia, impian dia supaya Allah tunaikan, Allah kabulkan, maka disunatkan kita nazar. Ibadat, bertambah satu lagi ibadat. Tak apa, Allah tak buat pun tak apa, Allah tak bagi pun tak apa, tapi nak menguatkan supaya Allah bagi benda kehendak dia ini, dia nazar. Kalau Allah bagi cucu ke aku akan solat fardu Isyak. Tak nazar pun memang kena solat. Itu dia panggil benda wajib, tak boleh nazar. Kenapa? Tak perlu nazar. Memang dia kena buat. Benda haram, tak boleh nazar. Kalau dia buat, haram dia nazar benda haram. Tak kisahlah benda apa pun benda haram dia buat. Kalau nazar, kalau boleh cucu, aku nak tikan nombor ekor. Tu nak haram. Dia berjudi. Aku nak minum arak, haram. Begitu juga benda makruh, dia nazar. Makruh dia buat. Dia hanya berlaku pada benda sunat. Sebab itu makna nazar ini tuan-tuan mewajibkan benda tabarruk. Yang ini mewajibkan benda sunat. Kalau benda tu tak sunat, tak sah nazar. Contoh orang tanya, Ustaz, saya ni sakit lama. Boleh jadi ni orang kita tuan-tuan. Dia kalau sakit lama dia cek lah apa yang dia nazar. Boleh jadi saya tak tunai nazar. Saya kata nazar apa Haji? Saya pernah berniat. Berniat pula dah. Orang kata nazar. Dia tak tahu nazar apa, berniat apa. Saya pernah berniat. Dulu. Kalau saya berjaya, saya nak sembelih kambing. Sampai hari ni tak sembelih kambing. Makan kambing hari-hari. Kedai mamak. Sembelih tak? Dia tak tahu punca. Meniat lain. Nazar lain. Lagi pula, kalau nazar tak berniat apa? Kalau dia nazar maka kambing. Tak wajib buat. Kenapa? Kerana makan kambing itu harus, bukan sunat. Sunat kata orang makan kambing. Sunnah lain, sunat lain. Jangan duk bertukar. Sunnah lain, sunat lain. Sunat wajib, haram, makruh. Sunat lawan dia makruh. Wajib lawan dia haram. Sunnah lawan dia bid'ah. Itu sunnah dalam ilmu lain. Sunnah dalam ilmu hadis. Apabila orang kata ini pakaian sunnah, bukan sunnah. Maknanya pakaian ini pakaian yang dilakukan oleh Nabi, yang dibuat oleh Nabi. Sebab sunnah dalam hadis dia panggil masudira anin nabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Apa yang keluar daripada Nabi, sama ada perbuatannya atau ucapannya ataupun diamnya, itu sunnah. Jadi sunat lain. Sunatnya apa dia? Sunat buat dapat pahala, tinggal rugi saja. Tu sunat. Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Tu sunat. Jadi makan kambing tak sunat. Walaupun Nabi antara panggil kegemaran Nabi. Nabi minat makan kambing. Minat makan kambing bukan makna makan tu sunnah dapat sunat dapat pahala. Bukan.
Tak makan kambing pun tak apa. Maknanya tuan-puan makan kambing pun sama, makan lembu pun sama. Bukan makan kambing pahala besar, makan lembu pahala kecil. Tak ada tuan-puan, sama je, beda je. Lembu ke kambing ke kerbau ke apa pun sama je. Melainkan niat, tu lain lah. Tuan-puan jamu saya niat, niat baik. Niat apa dia? Niat meraihkan jemputan tuan-puan, dapat pahala saya. Saya apa? Saya pergi tu dapat pahala. Saya makan walaupun sedikit dapat pahala. Pahala makan. Bukan kerana pahala makan daging kambing. Makan apa pun dapat pahala. Jangan ingat kena makan daging kambing Ustaz, pahala besar ni. Itu bukan pahala, itu memang minat dia. Dia minat, dia bedahlah banyak. Punca dia tuan-puan, orang dulu dia nazar bukan nazar sembelih kambing, dia nazar kenduri kambing. Kenduri itu sunat, bukan kambing. Oleh kerana kita lama syariat kita, dia tinggal ekor je lah, dia panjang ayat dia. Saya kalau dapat cucu, saya mewajibkan kenduri kambing. Kambing tu dia tambah aja, kenduri tu penting. Saya ni nak buat kenduri, kita bertanya lah, Haji nak buat kenduri apa? Kalau sakat kenduri roti canai tak payahlah. Dia pun tak apa kalau macam tu kita buat kambing lah. Jadilah kenduri kambing. Yang sunatnya lah kenduri. Kambing itu bonus. Macam tu puan lah. Tanya Ustaz, kita nak buat penutup ni contoh. Penutup kuliah kita ni, kita nak cuti panjang. Kita nak buat kenduri lah Ustaz, agak-agak buat apa? Roti canai. Tiap-tiap malam dah roti canai. Takkan roti canai je. Buatlah special sikit. Apa special tu? Buatlah kambing golek ke. Jadilah kenduri kambing. Yang sunat bukan kambing, bukan canai, roti canai, bukan ayam golek. Kenduri tu sunat. Apa pun buat. Lalu orang kita tuan-puan tinggal apa? Dia lapar nazar panjang. Lapar nazar tuan-puan dia dah lapar. Dia jadi bak nazar pula tuan-puan. Lari dia. Kita nak contoh fardu zati dengan fardu aradi. Dia jadi habis ke nazar. Sebab apa? Takut tuan-puan tak faham nazar. Itu yang kena sebut nazar tu. Takut duk main nazar Melayu juga. Botak kepala pun wajib buat. Ramai tuan-puan orang botak kepala. Dia ingat wajib buat tu. Dia tak berani tak botak kepala. Dia kata takut tak tunai nazar. Botak kepala kesian. Jadi semua tu tak wajib tuan-puan. Dia kenapa? Kerana dia ada lafaz nazar. Sebab tu berniat bukan lafaz. Niat dia tak berlafaz tuan-puan, tak nazar. Berniat itu baru cita-cita hati nak melakukan ibadah. Cita hati-hati ni nak buat kenduri kalau berdapat sekian-sekian. Itu pun tak menggunakan lafaz nazar. Kenapa? Rukun dia tuan-puan. Rukun dia pertamanya, rukun nazar, dia ada lafaz dia. Apa dia lafaz dia? Bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh. Bahasa Arab, lillahi alayya. Alaika boleh juga, tapi yang paling mudah lillahi alayya. Apa bahasa Melayu? Aku pewajibkan kataku untuk laksanakan benda sunat tadi. Contoh. Aku pewajibkan kataku untuk puasa wajib. Puasa hari Isnin itu. Pewajibkan puasa hari Isnin. Lafaz panjangnya begini. Kalau aku dapat sekian-sekian, aku wajibkan puasa sunat hari Isnin. Tu jadi nazar. Kalau dapat benda kita nak. Sebab apa? Sebab kita menggunakan lafaz nazar. Yang keduanya syarat yang memenuhi. Apa dia syarat kita penuhi? Benda yang kita nazar itu benda sunat. Komplit. Rukun ada, syarat ada. Sah. Jadi cerita tuan-puan, tak perlu rasa was-was, berniat lama tak tunai, tak ada masalah apa. Jangan duduk susah hati. Orang kita berniat banyak sangat. Berniat ni tak buat-buat pun. Jadi nazar tu kena betulkan. Nazar yang telah hilang tu, maksudnya tadi kan dia kenduri. Aku dapat anak lelaki, aku wajibkan kenduri. Ikutlah nak tambah kenduri kambing, kenduri lembu, tambahlah, tak ada masalah pun. Tapi wajib dia buat kenduri tadi. Kalau dia tak mentakyinkan kuantiti, ikutlah walaupun seorang dia jamu lepas nazar ni. Walaupun
Segelas air saja. Lepas nazar. Sebab dia umum. Kenduri. Kalau dia kata kenduri kambing, seko, tu lain. Dia menetapkan. Kena seko lah. Sebab dia nazar seko. Tapi dia umum, kenduri kambing. Semangkuk kambing pun lepas nazar dia. Tak sembelih kambing pun. Pergi kedai mamak, beli semangkuk kambing. Jamu dekat seorang kawan dia. Panggil Tok Bela, panggil Tok Iman. Mam, jom saya nak buat kenduri. Kat mana Mam? Iman tanya. Kedai mamak. Kenduri apa kedai mamak? Kita kenduri kena besar. Minda orang Melayu kita, tuan-tuan, kenduri kena besar. Infak pun kena besar. Semua nak besar. Syaitan suruh kacau. Jangan infak kalau tak ada duit banyak. Sampai ke bila tak infak? Syaitan kacau dia. Nak infak, tengok tabung jalan, nak hulur. Takkan nak hulur RM1. Syaitan kata, tak malu kau hulur RM1. Syaitan suruh hulur 100. 100 tak ada lah syaitan. Pandai syaitan ni. Sampai ke bila tak bagi-bagi pun. Dia kena cakap macam tu. Kalau dia kata syaitan dalam diri kita nak cakap, takkan nak bagi 100 ni. Takkan nak bagi RM1. Dah lah RM1 ketah. Menggigil RM1. Cakap tu kat syaitan. Tak apa syaitan, aku bagi RM1 pun. Dia suruh bagi besar 50 ketah pula. Berat nak keluar. Dia kacau juga. Takkan nak 50. Nak beli apa sekejap lagi dia kata. Dia kacau kita pula. Kok mana pun benar syaitan. Habis tu apa settle. Okay, kita teruskan azan. Sama ada hendak sembahyang seorang diri sembahyang jemaah tadi tuan-tuan, jemaah zati. Jangan fardu zati. Jangan fardu aridi. Ataupun berjemaah dua-dua. Sembahyang seorang diri pun sunat azan dan iqamah, dan sembahyang jemaah pun sunat azan dan iqamah. Lebih dahulu disunatkan dua perkara. Kalau kita nak sembahyang fardu ni tuan-tuan, sama ada seorang diri ataupun jemaah, dua benda sunat. Apa dia? Pertamanya ini bahasa sana, azan. Pertamanya azan, keduanya iqamah. Ingat tuan-tuan, sembahyang wajib sahaja azan ni. Dan iqamah ni sembahyang sunat, tak disunatkan azan. Tak disunatkan iqamah, main sunat. Dia pengganti dia ada, sekejap lagi disebut. Hanya wajib. Dua benda buat. Apa? Pertama azan. Baik. Azam ni tuan-puan, azam ni pula ada beberapa jenis azan. Berapa sebab? Disunatkan azan banyak. Disunatkan azan yang spesifik kita nak bincang, azan kerana nak mendirikan sembahyang. Ada azan kerana mengiklankan masuk waktu, itu lain. Ada azan, sunat azan ketika berlakunya bencana seperti kebakaran, sunat azan. Ribut petir, sunat azan. Ribut kuat tuan-puan, azan. Kebakaran berlaku, azan. Itu dipanggil azan ketika musibah. Ataupun azan ketika orang dirasuk syaitan. Orang kena histeria, azan di telinga dia. Tapi kita nak spesifik ni, azan pertamanya azan mendirikan sembahyang. Nak solat itu sunat azan. Dan yang kedua, azan mengiklan masuk waktu. Cuma di sini ni tuan-tuan, ada sunat serentak, ada sunat asin-asin. Bila sunat serentak? Sunat serentak di antara azan masuk waktu dengan azan nak mendirikan sembahyang, serentak sekali je buat. Sekiranya iklan masuk waktu dengan nak mendirikan sembahyang masa pendek, tak sunat dua kali azan. Contoh tuan-puan, maghrib tadi kita sembahyang azan pertama iklan. Itu azan iklan masuk waktu, bukan azan nak mendirikan sembahyang. Selepas azan sembahyang sunat qabliyah, selepas tu Tok Bilal iqamah terus, dia tak azan. Kenapa tak azan? Kerana azan iklan tadi dengan nak mendirikan sembahyang ini masa pendek, tak sunat. Itu dipanggil serentak. Sebab itu saya sebut di awal tadi, azan iklan dan azan nak mendirikan sembahyang terkadang serentak satu azan dan terkadang asin-asin. Okey. Saya tahu tuan-tuan, mana contoh asin-asin? Contoh isyak. Isyak 8.40 tuan-tuan, kita pun sunat azan masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis. Kita pun mengajar lagi setengah jam.
ataupun 40 minit. Maka lepas 40 minit ataupun lepas setengah jam, lama tak perpisah di antara iklan dengan nak mendirikan sembahyang? Ya, lama. Lebih daripada 15 minit, lebih daripada 20 minit. Lama ini pada uruf. Pada uruf orang kita. 10 minit lama tak? Lama. Sebab biasanya, contoh ni. Sebenarnya 10 minit tak lama. Sebab tengok di masjid-masjid, iqamah di antara azan dengan iqamah 15 minit ke 10 minit. Maknanya tak lebih 15 minit tak sunat azan. Pada uruf orang kita, dikira uruf setempat. Kalau lebih 20 minit dikira lama. Apabila dikira lama, sunat nak mendirikan balik sunat azan balik. Kita ni tuan-tuan 8.40 azan. Kita pukul 9.20 baru kita nak solat. Maka sunat azan. Sunat azan, lepas azan iqamah terus. Dah tak nak solat qabliyah. Qabliyah boleh solat selepas fardu nanti. Lepas fardu buat ba'diyah dan buat qabliyah. Boleh. Dua-dua boleh. Jadi cuma beza dia tuan-tuan, kalau azan nak mendirikan sembahyang tak sunat kuat. Tak perlu pakai mic. Suara dalaman saja. Hanya sunat volume dia sekadar didengar oleh orang dia nak mendirikan sembahyang. Contoh ni, kita dalam kalangan 20 orang ni, kita tak pakai mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dengar 20 orang ni. Itu saja volume. Tak sunat pakai ni. Supaya, kenapa kalau pakai ni? Orang lain boleh dengar. Tak sunat pun orang lain dengar. Tetapi kalau iklan masuk waktu tuan-tuan, sunat pakai ni. Pakai ni bukan saja-saja pakai tuan-tuan untuk dapat pahala bonus. Diri azan itu sunat, diri menguatkan suara itu afdal. Makna dua pahala dapat. Tok Imam ini tuan-tuan, Tok Bilal ini dia dapat dua pahala. Berebut nak jadi Tok Bilal. Sebaik dah lantik, ketidak pecah mah. Berebut. Aku pun nak pahala. Asyik kau je ni. Pahala banyak sangat dah kau ni. Bagi kat aku. Berebut nak pahala. Kita dah tak nampak pahala, tak berebut. Siapa jadi ibad Bilal ni? Haji ya. Tolak orang lain. Tapi kita hari ni nasib tu pun tak berebut sebab dah lantik. Tu imam pun dah dilantik, Bilal pun dilantik. Kalau tidak berebut imam pun besar pahala juga. Tok Bilal pun besar, Tok Imam pun besar. Tapi Tok Bilal tu besar pahala sebab dia azan. Sejauh mana azan makhluk yang boleh dengar, makhluk inilah menjadi saksi di akhirat kelak. Sebab tu dia sunat afdal kuat. Tapi kalau sembahyang, kalau azan hanya untuk mendirikan sembahyang, tak sunat kita kuatkan suara, mengganggu orang, haram. Itu termasuk mengganggu orang, haram. Tapi kalau iklan, tak termasuk mengganggu. Tapi kalau bukan peraturan yang disunatkan, dikira mengganggu orang, haram. Contohnya tu pun ada orang azan isyak pukul 10. Dia azan isyak, bukan azan iklan. Dia nak masuk waktu, dia nak solat sebab dia kuliah. Pukul 10 baru lepas ceramah panjang tu puan ceramah, pukul 10 baru nak isyak. Tok Bilal ni dia pergi buat macam biasa, dia hantam guna mic. Haram tu. Fikir logik, haram apa ni? Takbir benda baik ni. Dia duduk kira kepala dia. Memang benda baik, kali kena letak pada tempat dia. Tak kena letak pada tempat dia, haram. Sebab tu orang suruh mengaji. Belakang tu. Betul tu puan, kadang-kadang ni minta maaf saya sebutlah tu puan, kena sebut sebab ini perhukum, bukan budaya. Biasa sebelum subuh kita pendengarkan bacaan azan kuat di surau-surau. Pakai tape tu, pakai apa? Recorder tu kan. Tak kisahlah syekh mana-mana, tak kisah syekh Basit ke apa. Itu tak boleh tu perempuan. Bagus, ya, kita tak nafi bagus. Tapi cara pelaksanaan itu tak boleh. Kenapa? Boleh mengganggu orang. Bukan soal kita nak kejut orang bangun, kita kejut dengan azan. Syariat ada. Sebab itu sunat azan subuh 2 kali tuan. Dia tak boleh kejut dengan Quran, tak boleh. Dia kena kejut dengan azan. Azan subuh kan 2 kali. Kita jangan buat kan. Cuba buat sekali, bangkit orang. Subuh awal. Pukul 3, pukul 4.30 tu azan.
Pukul 6.20 baru azan yang sebenar. Nak suruh dia bangkit awal, get ready untuk ke surau, bangkit awal, mandi, tahajud, siap semua, 6.20 azan. Itu baru azan subuh. Kalau nak kejut, dia kena kejut dengan azan, bukan dengan mic recorder. Ada setengah tu memang baby terkejut siang. Hak tua tak apalah, bangkitlah hak tua tu, ganggu pun tak apa tu. Siang nak baby ni. Satu lagi hak orang tua yang tak boleh tidur. Orang tua, umur 80 tuan-puan tak boleh nak tidur kalau bunyi 4.30 dia pasang dah. Dah pasang, nak kena pasang pula tuan-puan hak tarik lagu tu. Bukan pasang lagu sentimental tu. Kalau pasang lagu biasa tu okey. Waqalu bala, itu okey lagi. Yang ni dia tarik tuan-puan, terkejut. Baby pun terkejut. Hak tua ni, nenek baby pun tak boleh lena. Orang tua kalau dia terjaga tak boleh lena lah. Tak apalah, tua tidur buat apa? Dia tahajud lah, tak boleh paksa dia tahajud. Dia kena rehat. Mana boleh ganggu orang tidur. Kita dah pakai kepala otak kita. Ini 4.30 dah orang tahajud dah, tidur apa lagi? Jenis apa tidur ke 4.30? Duk marah dia. Tak boleh, haram. Jadi kita nak buat kena ikut sistem syarak. Habis tuan-puan, ya. Semai kat rumah, okey. Okey, cantik. Adakah kita dengar azan tempat lain? Adakah kita ini sunat azan sekali lagi? Kan kita ni setiap individu ni dia sebut. Setiap sembahyang seorang diri, sembahyang fardu ni, sembahyang seorang diri ataupun sembahyang jemaah, sunat kita azan dan iqamah. Azan itu apa? Azan sama ada azan masuk waktu ataupun azan nak solat. Okey, kalaulah dia sembahyang di rumah, maka dia nak solat, dia dengar apa? Dia mendengar azan iklan lain. Ini kena faham Dia dengar ada azan iklan masuk waktu, dengar. Duduk di rumah, dah isyak dah. Dia pun nak solat isyak di rumah. Ketika dia nak solat isyak di rumah, adakah sunat dia azan? Sedangkan dia dah dengar tadi. Dia dah dengar. Ya, dia dengar tadi, dengar azan iklan. Bukan dia dengar azan nak dirikan sembahyang. Azan nak dirikan sembahyang ni di kalangan ni je. Di kalangan ni je. Di kalangan kita. Tapi dia orang tu azan ke? Dia orang tak azan sebab dia orang satu azan saja. Kita, dia orang satu azan dan dia orang ni sebab dah nak solat terus. Kalau dia orang azan pun kita tak dengar. Kita nak mendirikan sembahyang untuk nisbah kita seorang diri. Sunat azan. Sunat tuan-puan sunat azan seorang diri. Kalau kita seorang diri, hanya kita je dengar. Jangan kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kita seorang diri. Jangan tarik panjang. Seorang diri terkejut. Allahu akbar, Allah. Bini dia kata je ada haji tu. Gila betul. Memang betul gila. Ni memang betul gila. Ada yang gila okey, gila azam itu tak apa tu. Ni memang betul gila. Kalau gila azan okey. Itu memang bagus. Nak solat pun azan, nak masuk waktu pun azan, tu bagus. Gila azan. Tapi azan tak kena tempat. Tu bagi gila betul. Dia tak perlu kuat, makruh, bahkan haram kalau ganggu orang. Sebab diri dia seorang saja, bagi telinga dia je dengar. Okey, saya tahu. Dan keduanya iqamah. Baik, iqamah tu apa? Dan keduanya iqamah. Baik. Iqamah ni tuan-puan, ini untuk fardu saja, untuk solat. Sehari kita nak perbetulkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun ada orang hantam juga. Ingat, sembahyang fardu sahaja yang iqamah. Adapun sunat cara lain. As-salatul jami'ah tempat sunat. Tapi kita kena perbetulkan sekejap lagi Okey, kita nak perbetulkan iqamat dulu. Iqamat ni tuan-puan,
Lafaz dia okey, lafaz dia tu kita tak nak ulang lah, betul lah lafaz dia tu. Cuma sunat, tempat sunat dia. Sunat iqamah ini dipercepatkan. Jangan lambat-lambat. Azan sunat lambat tartil. Jangan cepatkan azan, makruh. Sunat, jangan macam ni tuan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Itu makruh. Kenapa? Kerana azan lenggok dia, cara dia sunat lambatkan. Lambatkan daripada iqamah. Ada beza ni iqamah. Dan iqamah jangan samakan dengan azan. Makruh. Siapa iqamah lambat, makruh. Ada orang tuan rentak sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masjid besar-besar tuan. Dia buat lenggok lambat dengan macam azan. Makruh tu. Itu yang saya cerita sangat. Perhalusi ataupun belajar fiqh walaupun kita Bilal, walaupun kita imam. Kenapa? Kerana fiqh kalau tak buat tak betul, nampak makruhnya, nampak menghilangkan sunatnya. Dia boleh nampak. Tu bahaya. Dia tak boleh selindung. Orang boleh nampak. Ni fair ni. Kenapa buat benda makruh ni? Memanglah ada pahala. Pahala tu berkhilaf. Setengah ulama kata kalau buat benda makruh tidak ada pahala. Tapi ada ulama kata ada pahala diri dia. Setengah ulama kata kalau makruh tak ada pahala. Tapi ulama bincang di sini, tak apa makruh kerana lenggok dia. Diri dia tu ada pahala. Tu. Jadi lenggok tu pahala asing tu cepat tu. Kita percepatkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Itu pun dah boleh lenggok slow juga tuan-tuan. Tapi masih lagi dikira cepat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masih dikira cepat. Jangan lenggok slow sama dengan iqamah. Sama dengan azan. Baik, saya tutup. Satu lagi. Ada orang berebut nak iqamah. Jangan tuan, jangan merebut hak orang. Kalau azan orang lain, kita jangan ambil alih iqamah, jangan. Ada orang tuan lambat tok bilang. Dia nak cepat. EJK sama EJK lah ni. Kelahi sama dia je, kita tak tengok je. Azan Bilal. Bilal ni lepas azan dia pergi ambil wudu. Ambil wudu tu lambat. Yang tok EJK lain ni dah tak sabar dah. Mana Bilal ni, mana haji? Tak haji, tak mari-mari. Komak dia. Kena minta izin dengan dia. Tidak merampas hak dia. Kenapa? Kerana dibincang dalam kitab fiqh, dalam kitab I'anatul Talibin, Al-Bayyuri Ibn Qasim, sebut siapa yang berhak untuk qamat. Yang berhak untuk qamat ialah orang yang azan. Itu hak dia. Kalau dia tak membenarkan orang lain ambil hak dia, jangan. Termasuk merampas hak orang. Kerana itu kan package pahala tu. Pahala tu. Jangan rebutlah. Ada juga dia. Dia bagi tak apa, tak ada masalah. Dia bagi. Minta. Bilal, saya pun nak jadi juga. Boleh ke? Kali kata tak boleh. Ini hak saya. Package ni pahala besar, takkan saya nak bagi. Dia pertahan. Tak boleh. Sebab itu pahala package. Pahala dia tu. Jadi kalau dia nak bayar payment separuh, Allah Ta'ala bayar separuh kat kita, separuh kat dia. Okey lah. Kita tak berebut lah tuan, tak nampak payment lagi. Habis. Begitu juga ni hak mula sembahyang lain. Mula sembahyang kena tok imam. Tok Bilal kena tanya tok imam. Kita tak apa, kita taruh 15 minit kan. Contohlah tempat yang tidak ada timing. Jangan Bilal itu terus qamah, kena tanya imam. Memulakan solat itu hak imam. Tanya imam, dah okey dah, boleh dah. Boleh dia kata. Jangan dia kata nanti dulu. Nak sembah dulu ni. Contohlah dia sembah.
Kena minta kan dia. Itu peraturan yang telah ditetapkan dalam peruntukan. Habis. Okay, kita tengok tuan. Jika hendak dan sembahyang yang bukan fardu seperti sembahyang sunat yang dituntut berjemaah, jika hendak dikerjakan berjemaah, sunat diseru dengan kata as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tengok tuan. Sembahyang sunat dia pengganti iqamah. Tapi ingat, sembahyang sunat ini ada dua kategori. Pertama, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Kalau dia nak sembahyang jemaah, bukan seorang diri tak sunat. Kalau sembahyang berjemaah dan kategori sembahyang itu sembahyang sunat berjemaah, maka diiqamah, disunat, diseru dengan as-salatul jami'ah rahimakumullah, tambah. Tu dapat pahala sunat lah, afdal. As-salatul jami'ah cukup dah. Rahimakumullah itu sunat sambung. Dengan syarat tuan-puan, kategori sembahyang itu sembahyang sunat. Dan dia pula nak sembahyang kategori sembahyang sunat berjemaah. Kan kategori sembahyang sunat kan ada dua. Pertama, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Kategori yang kedua, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Apa maksud dia? Maksud dia sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, kalau siapa sembahyang jemaah dapat 27 pahala. Ikut peraturan lah. Kalau sembahyang sunat yang tidak disunat berjemaah, walaupun dia jemaah, 1 pahala. Tak dapat 27. Kenapa? Kerana sembahyang ini jenisnya tak sunat berjemaah. Apa hukum sembahyang jemaah? Harus, bukan sunat. Mana contoh tuan-puan? Contoh sembahyang sunat berjemaah, sembahyang tarawih. Sunat berjemaah. Sembahyang witir bulan Ramadan, sunat berjemaah. Sembahyang sunat gerhana, sunat berjemaah. Gerhana matahari, gerhana bulan. Sembahyang minta hujan, sunat berjemaah. Ini saja. Dia tak banyak sembahyang sunat berjemaah. Yang selebihnya sembahyang yang tidak disunat berjemaah. Contoh, tak sunat berjemaah, sembahyang hajat. Walaupun majoriti kita buat jemaah, tetapi kategorinya tak sunat jemaah. Apa maksud? Harus jemaah. Bukan sunat jemaah tu, bukan ada pahala jemaah tu. Tidak ada pahala jemaah 27. Kita semayan walaupun 40 orang tuan tetap dapat 1. Maka solat hajat tak disunatkan menyeru as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tu bila pun tu makmum jawab as-salat, apa jawab? As-salatu jami'ah rahimakumullah, as-salatu la ilaha. As-salatu la ilaha illallah. Pandailah dia. Itu hanya tarawih. Tarawih sahaja. Jangan pandai-pandai pergi hantam semua jenis solat hajat. Solat apa? Solat sunat lain. Solat hajat pun kita bedal sama. Ada hak teruk lagi tuan-puan. Dia kapuh combine. Solat Jumaat, solat Isya. Orang dah kuamak dah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Habislah, kuamak habislah. Tu iman cakap apa? As-salatu jami'ah. Kuamak. Dia nak betul saf. Betulkan saf. Dia mula dulu. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Betulkan saf. Rapatkan saf. Pandai suka sungguh menambah. Itu semuanya tambah yang tidak disunatkan. Apa hukum dia? Harus, tak haram. Cuma nampak sangat mengerjakan benda yang tak sunat. Jadi takut orang lain tiru. Anak-anak tiru, cucu-cucu tiru. Berpanjanganlah benda kesesatan itu. Maksud sesat tu bukan haram. Tapi dia letak tak kena tempat. Orang kita pula suka tiru. Cuba sebut as-salatu jami'ah. Pakat sambung jawab semua. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Confirm orang belakang jawab. As-salatu la ilaha illallah. Nasib baik dia tak selawat. Sallallahu. Teruk sangat. Tapi nak cerita orang kita tuan-tuan, dia psikologi. Buat seorang dia ikut. Biar tak betul pun. Baru dia ikut dulu. Betul ke tak? Baru dia fikir balik. Baik, ambil tuan-tuan.
Boleh juga dibaca as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah atau as-salata jami'atan. 4 wajah. Adapun selepas masuk, kita dah isyak tu kan. Adapun selepas masuk mengerjakan sembahyang, ada beberapa sunat pula, iaitu terbahagi kepada 2 bahagian. Pertamanya sunat ab'ad dan kedua sunat hai'ah. Baik, ini kita akan sambung bulan depan. Sunat ab'ad itu 7 perkara. Cuma malam ni tuan-puan penutup saya nak cerita nama sahaja, iaitu ab'ad. 7 itu kita akan bincang minggu depan. Itu bulan akan datang. Baik, kita nak tengok sunat ni tuan-puan. Ni baru nak masuk sunat dalam solat, ab'ad dengan hai'ah. Tadi baru prepare, dia panggil persediaan solat. Sunat azan dan sunat iqamah. Maknanya settle tuan-puan. Azan kita dah tahu bila nak azan, bila nak iqamah, dan sembahyang sunat bila nak as-salatu jami'ah. Bila as-salatu jami'ah, bila tak sunat as-salatu jami'ah. Maknanya solat tarawih tu sunat, solat witir sunat, solat hajat tak sunat. Solat hajat tak sunat pun solat hajat. Baik. Okey, dalam solat tuan-puan ada 2 sunat. Pertamanya sunat ab'ad, yang kedua sunat hai'ah. Malam ni tu penutup ni kita nak bincang nama saja. Kenapa panggil ab'ad dan apa kesan dia? Apa pahala dia? Kadang-kadang kita tuan-puan, ab'ad kita tak ingat. Bukan tak ingat, kita orang panggil pun tak tahu kenapa panggil ab'ad. Dan kesan dia kalau tinggalkan ab'ad ni apa? Dan apa pahala dia pula? Itu kita kena tahu. Okey, ab'ad ni tuan-puan, dia nama dia ni ab'ad ni diambil daripada perkataan ba'dun. Ab'ad diambil dari perkataan ba'dun. Apa maksud ba'dun? Setengah, sebahagian. Sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada wajib. Tu. Sebab itu kenapa dia ini walaupun dia sunat tuan-puan, tetapi ranking dia tinggi. Kenapa? Dia seolah-olah wajib. Tu nama ba'dum, sebahagian daripada wajib, seolah-olah separuh wajib. Walaupun dia sunat. Sebab itu kesan dia, pahala sunat, tetapi besar pahala dia daripada sunat hai'ah. Sebab tu jangan tinggal 7 ni. 7 ni jangan tinggal. Kuno, tasyahud awal, tak kebincang 7. Baik. Pahala dia besar, ranking dia tinggi berbanding dengan sunat hai'ah, dan kesan dia tuan-puan kalau tinggal dia sah sembahyang sebab dia bukan wajib. Kalau wajib tak sah sembahyang. Tu beza dia. Rukun tinggal tak sah sembahyang. Tapi ba'dum ini sebahagian daripada rukun sah. Cuma dia cedera. Seolah-olah kata ulama dalam kitab Muniyatul Musalli, kata Syekh Daud Al-Fatani, seolah-olah dia kata cacat ataupun cedera amalan sembahyang. Seperti amalan contohnya, analogi yang dibuat oleh Syekh Daud Al-Fatani, amalan sembahyang seperti kita ada kepalanya, tangannya, kakinya, tubuh badannya. Maka kalaulah ab'ad ini apa? Ab'ad ini anggota badan. Tangan ini ba'dun, sebahagian daripada badan. Tangan ini tuan-puan sebahagian daripada badan. Kepala sebahagian daripada badan. Kaki sebahagian daripada badan. Maka itulah gambaran sunat ab'ad. Ditinggalkan mencederakan badan. Cacat dipanggil. Hidup, ya hidup. Orang tak ada kaki hidup tuan-puan, tapi cacat, ya cacat. Tak ada tangan sebelah, hidup, tapi cacat. Begitulah amalan sembahyang kita. Kalau kita tak baca tasyahud akhir, tak baca tasyahud awal, amalan kita sah, sembahyang kita sah, tapi tak cantik pahala. Sebab di akhirat kelak tuan-puan, Allah akan tunjuk kepada kita rupa bentuk sembahyang. Amalan ini nampak macam mana cantiknya, rupanya, semua Allah gambarkan kepada kita. Inilah pahala baca Quran, inilah pahala salat witir, inilah pahala salat tahajud, inilah pahala salat wajib. Semua Allah bayar kepada kita dalam bentuk ada rupa. Allah boleh viewkan kepada kita. Amalan kita ini ada rupa. Cantik tak cantik? Duit pun ada rupa tu kan. Takkan pahala tak ada rupa. Duit pun ada rupa. 6 lain, 100 dengan 1000 lain. Walaupun sekeping. Lalu ni saya tak pasti. Dulu ada sekeping 1000 tuan-tuan.
Sekeping 100 ada. Tuan-puan kaya-kaya tu biasa pegang sekeping 1000. Dalam wallet dia 5 keping. Kita ingat 500. Buka tengok tu dia 5000 dalam wallet dia. Kita ni 100 pun rasa besar dah. Rupanya dalam wallet dia 5 keping, 5000. Dia kata saya tak berapa ada duit ni. Ada 5 keping je. Biasa dah ada 10. Kita ingat 5 keping 100 ke 50 ke. Rupanya 1000. Maknanya 5000 je dah. 5000 je. Aja. Biasa dah ada 10,000. Tu tengok lain ke kelas orang kaya tu. Begitu juga orang pahala banyak. Pahala banyak ni tuan-puan, dia tak main, dia tak pandang hak benda-benda yang kecil, dia pandang benda afdal. Dia nampak afdal, dia buat. Dia nampak benda yang besar pahala. Dia tak pandang hak kecil ni. Maksudnya apa? Maksud dia kejar benda yang besar, pahala yang afdal, itulah dia buat. Kita ni asalkan wajib je. Buat mana wajib? Wajib je. Sunat nanti dulu. Nanti bila? Mati. Duk nanti mati. Tu tak tahan tu. Bila nak buat ni? Tak pernah buat duha ni. Tunggu dulu. Umur 50. 50 dah, nak tunggu lagi. Tunggu memang tunggu orang usum lah. Siapa orang usum kat Allahu Akbar, barulah dia menyesal. Barulah dia menyesal, dia kata ya Allah, boleh tak hantar balik. Tu dia dalam surah Sejadah tu. Dia minta dengan Allah Taala. Baik, habis. Jadi settle tu, itulah dia ba'dun. Hay'ah ni, apa beza hay'ah? Dua nama. Hay'ah ni akan datang, tapi kita jelas terus malam ni. Hay'ah ni tuan-puan, dia maksud hay'ah ni aksesori lah, bahasa mudah saya bagi analoginya, aksesori. Sebab tu dia banyak tak perlu ingat hay'ah. Tuan-puan ingat abad 7, selebihnya semuanya hay'ah. Hay'ah ni apa dia? Sunat untuk mempercantikkan sembahyang. Amalan sembahyang. Nak make up bagi cantik. Maksud tuan-puan, kalau orang tak minat aksesori, tak payah, tak boleh buat lah. Dia nak cantikkan. Bagi dia punya amalan dia tu gebu. Kalau tengok orang putih, bajai tengok, bunyi puh tu habis. Putihnya, gebunya, gebahnya.